Banyak majikan menggunakan bahan kimia yang masih berada di dalam bekas penghantaran asalnya secara rutin. Label pada bekas penghantaran boleh dicetak dan dilekatkan pada bekas atau salut bungkusan luar. Semua label mengandungi maklumat tentang produk di dalamnya, seperti berat bersih dan nombor log. Namun, sehingga masa kini, label penghantaran boleh berbeza-beza secara meluas dan berapa banyak maklumat bahan kimia yang terkandung di dalamnya. Sesetengah label hampir tiada apa-apa. GHS menyatakan bahawa maklumat berbahaya tertentu harus diletak di atas semua label penghantaran. Label GHS mempunyai 6 jenis maklumat khusus pada 1. Pengecam produk. 2. Perkataan isyarat. 3. Satu atau lebih pernyataan bahaya. 4. Satu atau lebih piktogram. 5. Satu atau lebih pernyataan berjaga-jaga. Dan 6. Identiti pembekal bahan kimia. Label penghantaran sentiasa mempunyai pengecam produk yang unik. Ia mungkin nama kimia, nama dagangan atau nombor produk. Dan pengecam yang sama mesti dirujuk pada pelan komunikasi bahaya. Perkataan isyarat biasanya akan terpapar dengan jelas pada setiap label. Label GHS hanya membenarkan 2 perkataan isyarat, iaitu bahaya atau amaran. Bahaya digunakan untuk bahan dalam kategori bahaya serius dan amaran untuk kategori kurang serius. Di bawah sistem dahulu, perkataan isyarat awas juga digunakan. Hal ini berada di antara bahaya dan amaran, tetapi tidak digunakan di bawah GHS. Ini memudahkan penglabelan. Di bawah kategori GHS, setiap label akan mewakili 1 atau lebih piktogram jika piktogram telah diberikan kepada bahan kimia tersebut. Piktogram sentiasa digambarkan struktur berlian merah. Berikut ialah 9 piktogram yang terbabit. 1. Pengoksida dilambangkan dengan bulatan terbakar. 2. Simbol nyalaan digunakan untuk mengenal pasti bahan mudah terbakar. 3. Bahan letupan dan reaktif diwakili oleh bom yang meletup. 4. Bahan kimia yang sangat toksik oleh tengkorak dan tulang bersilang. 5. Menghakis dengan gambaran tangan dan patung logam. 6. Gas berada di bawah tekanan oleh silinder gas. Terdapat juga beberapa simbol baru yang digunakan dalam piktogram yang mungkin anda tidak pernah lihat sebelum ini. 7. Lambang bintang di dada menunjukkan bahaya kesihatan yang teruk seperti karsinogen, bahan kimia yang boleh menyebabkan kanser dan beberapa toksik. 8. Tanda seru menunjukkan bahaya kesihatan yang kurang teruk seperti perengsak dan pemeka. 9. Simbol baharu yang terakhir adalah simbol pokok dan ikan mati di mana ia menunjukkan bahaya alam sekitar. Selanjutnya, 1 atau lebih pernyataan bahan bahaya mungkin akan dilihat pada label. Terdapat 97 pernyataan bahaya piawaian yang ditetapkan. Setiap satu ialah frasa pendek yang menerangkan sifat bahaya tertentu dan komplikasinya. Setiap label akan membawa 1 atau lebih pernyataan langkah keselamatan. Terdapat 133 pernyataan langkah keselamatan yang standard. Mereka ditujukan terus kepada pengendali bahan kimia. Pernyataan berjaga-jaga
boleh menangani sehingga 4 jenis langkah berjaga-jaga. Pencegahan, langkah yang akan mengelakkan kemalangan, pendedahan atau kecederaan seperti memakai pelindung muka semasa menuang cecair. Tindak balas, langkah yang boleh diambil untuk bertindak balas terhadap kecederaan atau pendedahan seperti menggunakan pancuran mandian kecemasan untuk membilas bahan kimia dari kulit. Penyimpanan, keadaan penyimpanan bahan kimia seperti simpan di bawah 30 darjah Celsius. Pelupusan, maklumat tentang sisa yang dijana seperti sisa-sisa daripada bahan kimia ini berkemungkinan berbahaya. Pengenalan pembekal juga mesti tertera pada label. Ia akan mempunyai nama, alamat dan nombor telefon. Jabatan Pengangkutan mempunyai sistem penlabelan sendiri untuk pengenal pasti bahaya semasa penghantaran. Ini adalah label berbentuk berlian yang biasa. Label bahaya DOT mungkin muncul pada label komunikasi bahaya, pada bekas penghantaran luar ataupun mungkin muncul secara berasingan. Ketahui dan fahami maklumat label sebelum anda mula bekerja dengan sebarang bahan kimia.